Jujur sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah sendiri kan, menyakitkan hati bila kita mendengar kes-kes yang viral yang anak ni didera dan macam-macam. Boleh dikatakan setiap bulan ada cerita yang seperti ini dan kita nak tahu apakah hak kita sebagai ibu bapa, apakah hak anak-anak itu sendiri dan apa yang sebenarnya perlu dilakukan untuk memperkuatkan lagi saringan ke atas mereka yang bergelar pengasuh ini. Terlalu banyak perkara-perkara yang kita dedahkan dekat media sosial sekarang ini membuatkan kita sebagai ibu bapa rasa macam terfikir, ada satu perasaan takutlah untuk kita nak menghantar anak-anak kita dan apakah antara kriteria yang harus kita lihat kalau kita nak menghantar anak-anak kita ke nursery dan sebagainya. Tapi macam bagi saya sendiri, apa yang boleh saya lihat, kita nakkan buktilah. Macam maksudnya bukti nak tengok anak kita tu dalam keadaan baik, sihat, bukan sihat macam dalam CCTV. Keadaan betul. Nak pemantauan tu kita sebagai ibu bapa nak tengok CCTV lah kayaknya anak kita tu macam mana. Itu antara yang saya sebagai ibu bapa concern lah. Tapi kita nak tanya sebentar lagi bersama dengan tetamu kita. Kita bersama dengan Puan Anisa Ahmad, Presiden Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-kanak Berdaftar Malaysia ataupun singkatannya PPBM. Puan Anisa, selamat datang ke MHI dan sebagai pembukaannya ni topik yang setiap ibu bapa rasa risau sangat nak keluar cari rezeki ni, tapi keselamatan anak kita, nyawa anak kita ni seakan-akan menjadi satu pertaruhan pula bila dihantar ke tempat-tempat yang mungkin ada masalah. Menyaring pengasuh, pendapat Puan sendiri macam mana? Terima kasih kerana menjemput saya di sini. Sebenarnya kalau kita nak bincangkan tentang penderaan semua, peratusan di pusat Taska sendiri, di Taska adalah sangat rendah. Kita dekat bawah 5-6 dengan peratusan sangat sikit. Paling tinggi adalah ibu bapa. Ibu bapa dan juga yang terdekat. Dan kami ni kat bawah dengan peratusan yang agak jauh berbeza. Biasanya apa yang berlaku di Taska dan juga di Tadika atau pusat jagaan adalah percuaian. Dia cuai dan juga dilalai. Itu biasanya yang terjadi, bukan penderaan. Kebiasaan. Ya, betul. Jadi sebenarnya bagi saya lah, kalau terutamanya di Taska-Taska berdaftar, adalah tempat yang sangat selamat. Sebab pengasuh-pengasuh di sini bukan sebarangan orang. Keyword berdaftar. Ya, berdaftar sangat penting. Sebab kalau kita lihat banyak ibu bapa, dia tak pentingkan perkataan berdaftar, dia pentingkan dekat tak? Murah tak? Dekat dan murah. Itu yang selalu dia punya kriteria mencari kat mana Taska nak hantar. And then lagi satu dia kata, alah, jiran sebelah kita kenal kan? Suruh je lah dia jaga. Tapi adakah dia berkelayakan dan adakah dia berdaftar? Itu yang paling penting. Dan kadang-kadang kita lihat kepada pengalaman pengasuh tu. Sebab apa? Sebab kita tengok, sebelum ni dia dah jaga anak-anak orang lain, dah tengok macam daripada kecil, jaga, dah besar. Mungkin itu ada salah satu faktor untuk kita nak menghantar anak kita sebagainya kan. Tapi kita kena lihat juga pengesahan, kena ada sijil. Difahamkan kalau mereka nak buka Taska sekarang ni, perlu mendapat sijil daripada JPM sendiri. JPM dan JKM. Okey. Jadi apa antara yang perlu untuk mereka tahulah, anda kata kalau kita nak menghantar anak kita ni selain daripada pengesahan daripada JKM itu. Untuk menjadi pengasuh itu sendiri, dia kena berdaftar. Cara dia nak berdaftar mudah je. Dia hendaklah warga negara Malaysia. Berumur 18 tahun ke atas. Dulu bukan 18 tahun dulu lagi rendah pun dah boleh. Sekarang tak ada. Sekarang undang-undang lebih ketat sikit. 18 tahun ke atas, hadir dan lulus sijil wajib, iaitu khusus asuhan tadikan awal kanak-kanak permata. Kita panggil KAP lah, senang. And then lagi satu, dia hendaklah berdaftar dengan ketua pengarah JKM. Maksud ini kriteria yang kena ada untuk mengesahkan orang ni boleh menjadi pengasuh berdaftar sama ada di rumah ataupun di Taska, institusi komuniti ataupun di tempat kerja. Kalau kita nak cari kriteria pengasuh yang kita rasa macam bagus semua, first thing first, you kena tengok environment dia. Sama ada Taska di rumah, pengasuhan di rumah, dia ada beza ya. Kalau Taska di rumah tu biasa dia jaga antara 4 hingga 9 orang. Kalau pengasuhan di rumah ni tidak berdaftar, dia 3 ke bawah. Kalau yang lain-lain tu dia boleh ambil 10 tahun ke atas, 10 kanak-kanak ke atas. Mengikut kota-kota yang telah diberikan. Taska ni ada kota, bukan sebarangan je kita boleh hantar. Kalau macam bayi bawah 1 tahun, 3 bayi seorang pengasuh. Kalau antara umur 1 hingga 3 tahun, 1 pengasuh 5 kanak-kanak. Jadi kita kena perhatikan benda-benda ni semua. Sebab kadang-kadang ni kita tak faham dan kita ingat betul lah tu.
Betul lah tu. Even kalau ditaskar di rumah sekalipun, dia mesti mengikut kota ni. Kalau kata dia ambil 9 bayi, mana dia mesti sekurang-kurangnya ada 3 pengasuh. Baik. Gitu. Puan, kita melihat ada salah satu kes baru-baru ini yang terjadinya dikatakan adalah satu pusat asuhan yang dikatakan ditutup untuk dijalankan siasatan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat contohlah kalau ada tempat itu berdaftar namun yang si penjaganya mungkin kriteria seorang pengasuh itu mungkin dia ada masalah emosi, mental dan sebagainya. Adakah itu juga disaring apabila seseorang itu mendapatkan pensijilan pengesahan untuk menjadi seorang pengasuh? Adakah kita melihat mental state seseorang individu itu? Puan. Sangat mengecewakan, tidak. Kita tak ada. Tapi sebenarnya Persatuan dan juga UPSI, Universiti Perguruan Sultan Idris, kami ada membuat satu bengkel untuk buat persaringan ni, kita panggil My Screen. Saya tak tahu how efektif benda itu. Saya rasa Kemas dah menggunakannya. Baik. Untuk buat saringan. Dia saringan bukan sahaja mental tapi dari segi perundangan. PDRM, tengok ada kes ke tak. Ya, betul. Okey. Tapi kita kena ingat ya, pengasuh ni juga adalah seperti kita semua. Kita manusia. Kita semua ada mental, bukan mental health, tapi kita ada masalah kesihatan. Kesihatan mental. Maksudnya, hari ini mungkin kita agak okey. Kita sekarang kat depan TV, semua senang. Tenang je. Tapi dalam hati Tuhan je tahu macam mana kan. Ini kadang-kadang ada satu masa tu kita macam terlampau sensitif. Jadi sama juga dengan pengasuh ni. Walaupun dia melalui saringan ke apa, tapi kadang-kadang mental state dia tu kadang-kadang kita tak tahu apa yang terjadi di rumah. Jadi seperti kes baru-baru ni di Johor, 2 kes. Kan? Tapi satu kes tu dia bukan pengasuh tapi atas belas kasihan. Tapi malangnya kerana belas kasihan nak bantu pada ibu ni menyebabkan dia pula kena masuk penjara. Baik. Dan lagi satu kes ni sebenarnya pengasuh tu yang saya dapat feedback dikatakan bahawa dia adalah antara yang terbaik dan ibu bapa sangat menyenangi dia, tapi mungkin pada hari itu ketika divideokan dia dalam keadaan stres. Itu sebab kita kadang-kadang kita dengan anak kita sendirilah. Kadang-kadang anak kita menangis banyak kan kita geram je kan. Walaupun kita sayang macam mana, kadang-kadang kita tak sengaja tercubit, termarah. Saya rasa betul kan? Saya pun begitu. Ialah nature sebagai seorang manusia ni kita beremosi ada hari naik turunnya. Tetapi saya rasa apa yang diusulkan oleh awak Afad tu pentinglah kalau kita ada CCTV tu mungkin sedikit sebanyak subconsciously kita sebagai pengasuh, kita sebagai ibu bapa pun kita ada rasa satu connection ataupun rasa macam okey kita dilihat supaya sentiasa menjaga anak itu sendiri. Betul. Dan kalau kita lihat juga kalau kita nak menghantar anak kita ni, betul apa yang Puan katakan tadi dan Sofia katakan, selain daripada kita nak lihat pengesahan dan sebagainya, kita tak tahu keadaan emosi yang jaga anak kita tu bagaimana kan. Sebab benda itu harus diambil kira juga sebab kita susah untuk kita nak tahu masalah kesihatan mental seseorang itu kan. Okey, bagi pandangan Puan pula, peranan ibu bapa pula bagaimana? Kita tak boleh nak letakkan kepada pengasuh, penjaga sahaja. Kan? Kita sebagai ibu apa ni? Apakah mungkin peranan kita? Okey. Yang paling penting sekali, ingat, anak itu anak kita, amanah kita, tanggungjawab kita. Kemana pun kita hantar pun, kita ingat apa-apa jadi, dia balik pada kita balik sebagai ibu bapa. Okey. Yang paling sangat penting adalah kejujuran. Okey. Sebab saya ada satu kes di Kuala Lumpur baru-baru ini, ibu bapa ni dia not to say dia fail untuk beritahu keadaan kesihatan anak dia. Mungkin dia pun tak faham sebab dia adalah tulis dalam borang sebab setiap kanak datang mesti isi borang keadaan kesihatan. So dia beritahu adalah saya pun tengok pun saya pun nak sebut pun saya tak erti. Kami bukan doktor. Kami tengok surface dia tak ada beritahu indikator bahaya ke tak. Jadi kami tak tahu. Sekali pada hari kejadian parents tu bawa anak dia seperti biasa pengasuh tu ambil bersihkan dia nak bagi makan. Masa duduk bagi makan tiba-tiba dia terkulai. Ya, tiba-tiba terkulai. Terkejut, dia tak boleh bernafas. Sangat terperanjat. Terus bawa dia try buat CPR. Tapi kalau dengan kanak ni, kalau saya yang berpengalaman lebih daripada 20 tahun ni, kalau nak kena buat CPR apa kat kanak, saya pun terkejut. Takut sangat. Sama juga dengan pengasuh ni tapi dia cuba buat juga. Buat kebetulan sebelah taskar ni ada klinik, doktor pula tak ada. Okey, so dibawa ke hospital yang terdekat. Bila sampai doktor declare brain damage. Dia memang tak boleh bernafas. Bila cek balik, dan parents tak beritahu ibu bapa masih tak beritahu kata dia ada penyakit semua tak beritahu. Mungkin dia sendiri pun tak faham. Okey. So bila cek semua, rupanya dia ada this penyakit. Kita orang boleh dapat tahu, kita akan cek balik dia punya kesihatan, tengok apa nama pelik ni, Google terus. Oh,
dia tak sangat sensitif terhadap setiap apa-apa perubahan. Sama ada abuk ke, cuaca ke, dia akan boleh berhenti bernafas. Ya Allah. So, siapa yang kita nak blame? Is it pengasuh? Is it ibu bapa? Atau siapa? Ini kejadian-kejadian yang kadang-kadang terjadi. Tapi kalau yang kita nampak, ada satu kes saya tengok di Putrajaya, letak anak-anak tu dalam store dengan keadaan yang sangat bahaya. Kalau you all perasan, ada satu kes tu. Viral sangat. Saya tengok pun, astaghfirullahaladzim. Ini tempat apa? Store. Itu memang terang-terang pengusaha dan pengasuh di situ, penyelia di situ memang tak bertanggungjawab. Yes, that's pengabaian. Memang itu salah. Straightforward. Kita memang nampak. Yang macam keadaan yang baru-baru ini di Johor tu, bayangkan dia pernah dianggap sebagai salah satu pengasuh yang terbaik. Tapi dalam situasi yang keadaan pada hari itu, dan kebetulan ada orang angkat gambar dia, viral, tapi dia memang mengaku bersalah. Dia kata memang saya bersalah pada hari itu. Pada masa itu dia bersalah, dia mengaku. Sebab dia pun memang dah tertera kan masa time tu. Jadi bila kita deal dengan manusia, kanak-kanak, kita kena ingat kanak-kanak ini ada emosi. Dia pun serupa macam orang. Kita selalu lupa kanak-kanak ni ada emosi. Setuju. Dan parents pula selalu lupa yang anak-anak dia ni lebih penting dari dia. Sebab dia bila nak pergi mana-mana, tanggungjawab dia macam alah jangan dia di tempat sudahlah menyenangkan. And then saya tak boleh ambil cuti lah cikgu sebab dah habis cuti saya. Tapi kita lupa kalau anak-anak ni sakit walau sikit pun dia boleh menyebabkan kanak-kanak yang lain berjangkit. Setuju. Itu yang sekarang meningkat HMMD dah meningkat sebab kecuali ni, sebab lepas cuti raya ni Ramadan jalan-jalan lupa pula yang anak dia dah sakit ke apa, hantar je. So banyak taskar tutup because of this. Okey Puan, kita ada kurang lagi beberapa saat saja lagi ni. Yang terakhir sekali, apa mungkin pesanan nak dikongsikan kepada ibu bapa yang mungkin nak menghantar anak-anak mereka? Silakan. Okey, persatuan kami ada mengambil inisiatif dengan Kementerian Wanita untuk mengadakan satu convention pendidikan pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Okey, pada 10 dan 11 Jun. Alright. Convention ini menekankan tentang perundangan. Perundangan hak dan juga hak kanak-kanak. Hak kanak-kanak, perundangan, tanggungjawab pada ibu bapa, tanggungjawab pada pengasuh, pengusaha dan masyarakat. Sebab Akta Kanak-Kanak mengatakan bukan sahaja ibu bapa atau pengasuh, penjaga yang berhak terhadap kanak-kanak, masyarakat juga. Akta Kanak-Kanak ada mengatakan kalau orang sebelah kita dengar anak dia asyik menangis, kita buat tak tahu, kita pun boleh dipenjarakan. So ambil tahu dan ambil peduli hal ini, datanglah ke konvensi kami yang kali pertama saya rasa diadakan mengenai perundangan ini. Alhamdulillah. Ada juga yang diwujudkan untuk kita memahami bahawa ini adalah tanggungjawab kita bersama, dan kita ucapkan terima kasih kepada Puan Anisa Ahmad, Presiden Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-Kanak Berdaftar Malaysia, sudi memberikan penekanan untuk kita semua supaya kita faham yang ini adalah usaha kita untuk menjaga keselamatan anak-anak kita, bukan sekadar melepaskan tanggungjawab sahaja. Semua pihak memainkan peranan. Terima kasih Puan. Jadi kepada anda semua yang mungkin bekerja di nursery, kerja dekat taskar dan sebagainya, kita kena anggap anak yang kita jaga tu seperti anak kita sendiri. Kena ada satu perasaan cintakan anak-anak kita ni, barulah amanah, barulah muncul perasaan-perasaan kasih sayang tu kepada anak kita. Sebab kadang-kadang kalau kita tak suka budak-budak tu, itu yang membuatkan emosi terganggu ketika nak menjaga anak-anak orang. Kita kenal diri kita dulu.